نشرد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tabahnya Nabi Muhammad menyeru semua umat menjadi setia taat di dunia dan akhirat. Allah itulah matlamatnya, Islam itulah jalannya. Nabi Muhammad baginda penyelamat, Tabahnya Nabi Muhammad menyeru semua umat menjadi setia taat di dunia dan akhirat. Allah itulah matlamatnya, Islam itulah jalannya. Nabi Muhammad baginda penyelamat. Tanpa putus asa baginda menyampaikan sepenuh amanah. Biar penat lelah segala hinaan, bukan hentian segala pujian, juga bukan bermakna alpa. Allah itulah matlamatnya, Islam itulah jalannya. Nabi Muhammad
Kaulah iman buat kami semua. Hanya syafaat-Mu yang kami harapkan, semoga bertemu di hari perhitungan. Allah itulah matlamatnya, Islam itulah jalannya, Nabi Muhammad bagindalah penyelamat. Allah itulah matlamatnya, Islam itulah jalannya, Nabi Muhammad bagindalah penyelamat. Panggilan kepada usahawan tempatan. Tahukah anda, IKIM FM adalah medium terbaik kepada semua usahawan di Malaysia untuk mengembangkan perniagaan. Siapapun anda, SME maupun badan korporat, pengasas produk yang memiliki jenama sendiri dan ingin dikenali, inilah masanya untuk tingkatkan jualan dan perkhidmatan anda kepada lebih 1 juta pendengar IKIM FM. Kami sedia membantu bagi mencapai sasaran perniagaan anda. Ayo promosikan rangkaian produk dan perkhidmatan anda. Hubungi unit pemasaran dan promosi IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau email iklan@ikim.gov.my untuk sesi penerangan percuma. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai pegawai penyelidik grade DQ41 di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah memenuhi syarat kelayakan umur yang ditetapkan dan memiliki ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dalam bidang akidah dan perbandingan agama yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 2 tahun dalam bidang-bidang akidah dan perbandingan agama. Antara bidang tugas, menjadi pegawai pengantara dan menyelaras perhubungan dengan pemimpin-pemimpin pelbagai agama non-Muslim community leaders. Mencadang dan melaksana projek penyelidikan yang berkaitan bidang penghususan dan menyelaras program, membuat kerja penyuntingan, pembentangan kertas kerja dan artikel akhbar. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke Unit Modal Insan IKIM sebelum atau pada 16 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat, salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak isteri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu
hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu. Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita nak teruskan lagi bola bicara kita di Inspirasi Ilmu. Jam yang kedua kita waktu ini. Jom nak teruskan untuk kita bawakan rancangan tadabbur. Kita nak buka Quran sama-sama, kita nak baca, kita nak faham dan kita nak amal-amalkannya. Okey, anda boleh sama-sama tonton juga di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Kita ada secara langsung dekat situ. Sebab bila mendengar sambil menonton, Masya Allah, harapnya kita dapat serap menyerap ilmu yang bermanfaat menerusi perkongsian kita pada kali ini. Okey, menerusi rancangan tadabbur seperti biasa, tak lain tak bukan, kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu bersama dengan tetamu kita yang dah bersedia dekat talian ni. Tak lain tak bukan, kita ada Al-Fadil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada bersama kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Seadanya Doktor, baik-baik saja. Doktor macam mana? Okey di sana? Jadualnya, perjalanannya okey Okey, Alhamdulillah. Semuanya seperti kita. Syukur. Masya Allah. Kita nak teruskan lagi Doktor. Sebab kalau cakap tentang rancangan tadabbur, semua dah bersiap sedia. Buka Quran masing-masing ni. Sebab kita nak dapatkan lagi intipati tadabbur surah Al-Kahfi. Surah favourite hari Jumaat. Mereka kata. Kan Ustaz? Doktor? Kan? Sama-sama kita nak amal, nak baca dan nak fahamkan di situ. Okey. Jom kita nak teruskan lagi. Kita buka Quran. Kita buka surah Al-Kahfi. Kita terus. Kita nak tadabbur hari ini. Ayat 60 hingga ayat 70. Doktor, sedikit mukadimah tentang dalam ayat yang bakal kita bincangkan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi DJ Syafiq. Saya. Dan para pendengar IKIM FM, tidak kira di mana saya berada, mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah Taala. Dan diberkati itu yang diberkati Allah pada pagi Jumaat. Itu kita banyakkan berzikir kepada Allah, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang baik untuk kita dan diterima segala amal kita insya-Allah. Baik, kita akan masuk kepada perbicaraan yang baru Syafiq pada ayat yang ke-60 sampai ke ayat yang ke-70 yang kali ini kita menceritakan ataupun Allah SWT menjelaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan sebagaimana kita maklumkan terdahulu dalam surah Kahfi ini dia ada 4 perkara yang Allah Ta'ala nyatakan, ada 4 kisah nak menunjukkan ada 4 ujian ataupun fitnah yang berlaku. Yang pertamanya fitnah agama dan cerita Ashabul Kahfi. Yang keduanya fitnah pemilik 2 kebun iaitu fitnah harta. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir, kerana di sini ada satu perkara yang dikatakan fitnah ilmu pada Nabi Allah Musa. Nanti kita akan bincangkan, kita bicarakan berkenaan kenapa turunnya ataupun zahirnya kisah ni, kerana Nabi Allah Musa mengatakan bahawa dia adalah merupakan orang yang paling alim di kalangan Bani Israel. Maka Allah Ta'ala telah mengajar Nabi Allah Musa bahawa sesungguhnya ada seorang hamba yang lain, hamba Allah yang lain yang lebih alim daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi di sini secara jelas menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala mendidik Nabi Allah Musa melalui Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi insya-Allah kita dengar dulu bacaan Al-Quran dan juga terjemahannya. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan, tafsirkan dan tadabburkan selepas itu. Ya, insyaAllah kita akan sama-sama faham, dengar dan kita perhalusi satu persatu ayat daripada surah Al-Kahfi ini menerusi ayat 60 hingga ayat 70. Jom sama-sama kita dengarkan. Anda boleh terus ikut buka Quran sama-sama dan kita dengar sama-sama dalam bacaan dan juga terjemahan surah Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 70. Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan 2 laut itu,
atau aku berjalan terus bertahun-tahun. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu mengelongsor menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari kita. Sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupa hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelongsor menempuh jalannya di laut dengan cara menakjubkan. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Dia menjawab, sesungguhnya engkau, wahai Musa, tidak sekali-kali akan bersabar bersamaku. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahui secara meliputi? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku, orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Dia menjawab, sekiranya engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 70. Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan dan juga terjemahannya menerusi surah Al-Kahfi yang kita dengar, yang kita perhalusi satu persatu. Baik doktor, jom kita nak fahamkan ayat ini dari ayat 60 hingga ayat 70. Silakan doktor. Baik, terima kasih Syafiq. Alhamdulillah kita telah mendengar kisah bagaimana Nabi Allah Musa AS bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS, di mana kalau kita lihatkan Nabi Allah Khidir ini adalah merupakan seorang Nabi yang Allah telah utuskan kepada Nabi Allah Musa untuk mengajar dia. Berkenaan dengan Khidir ini memang banyak pendapat para ulama tentangnya.
Ya, kalau kita lihat dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi ada menyebutkan bab yang khusus tentang fadail Khidir ini, ya, berkenaan dengan siapa beliau, dan dikatakan beliau adalah merupakan seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan di sisi Allah, min ladun ilmah. Dikatakan Allah mengajar dia itu secara terus. Allah Khidir itu adalah merupakan seorang Nabi yang Allah ajarkan ilmunya secara terus. Dan ada pendapat ulama mengatakan bahawa Khidir ni dia hidup sampai sekarang. Allah alam. Tapi ada yang mengatakan yang demikian, ya. Nanti kita bincang bahas lebih panjang tentang Khidir ini. Dan ada mengatakan Khidir itu adalah gelar dia. Maksudnya apa yang disentuh itu akan hidup, ya. Khidir itu bisa hijau. Dan dia bila pergi ke bumi yang tandus, tempat dia akan jadi hijau. Disebabkan barakah yang ada pada dia. Ada pun nama dia ada digunakan yang ada pendapat mengatakan dalam bulan Al-Mulk. Dan dia keturunan akan dipenuhi oleh Allah SWT. Baik, ayat yang ke-60, ya. Kalau kita lihatkan bagaimana Allah menyatakan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Di sini disebutkan terus berkenaan dengan perjalanan Nabi Allah Musa AS bersama dengan muridnya. Dia berkata kepada muridnya, berkata kepada dipanggil Fata Musa, ataupun Nabi Allah Yusha bin Nun. Nabi Allah Yusha bin Nun. Dalam hal ini kita kena faham sikit dari segi latar belakang kisah ini, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ubay bin Ka'ab, bahawasanya beliau telah mendengar baginda Nabi SAW telah bersabda, ketika Musa AS duduk dengan beberapa orang Bani Israel, tiba-tiba seorang lelaki datang dan bertanya kepadanya, kepada Musa AS, adakah seorang yang lebih pandai atau yang lebih alim daripada kamu? Maka Musa menjawab tidak. Ya? Dan di waktu itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Sesungguhnya ada orang yang lebih alim daripada kamu. Iaitulah hamba kami yang bernama Khidir. Maka Musa bertanya kepada Allah, bagaimana jalannya ke sana? Lalu Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi Allah Musa untuk menjadikan ikan sebagai sebuah tanda bahagi ataupun penunjuk kepada jalan. Dan dikatakan apabila ikan itu hilang daripada kamu, maka kembalilah ke tempat di mana ikan itu hilang, kerana engkau akan bertemu dengannya, iaitu dengan Khidir AS. Maka Nabi Allah Musa AS mengikut jejak ikan laut. Maka murid Nabi Allah Musa, iaitu Yusha bin Nun, berkata kepadanya, adakah kamu melihat kita berdiam ketika beristirahat di batu besar? Sesungguhnya aku terlupa kepada ikan yang telah dibawa itu, dan tiada yang membuatkan aku lupa itu melainkan syaitan. Maka Musa AS berkata, kalau demikian memang itulah tempat yang kita cari. Maksudnya Nabi Allah Musa sebelum dia berjalan itu dia membuat persiapan, kesediaan, iaitu macam mana dia tak tahu tempat tu. Ya, jadi Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menjadikan ikan, ada ikan yang dibawa untuk menjadi petanda bahawa sesungguhnya bila ikan tu dia melompat keluar, maka di situlah tempat dia bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS. Jadi ada pendapat mengatakan ikan ni dah mati, ikan tu mati. Tetapi bila mana dia sampai ke tempat itu, tempat tu sebenarnya satu tempat yang mana dia mempunyai air mata air yang digelarkan oleh para ulama sebagai ainul hayah, yang mana kalau orang terkena ataupun terminum atau meminum minuman daripada air tersebut, dia akan hidup kembali. Jadi bila mana ikan ni dia terkena dengan air ainul hayah ini, dia hidup kembali, dan kemudian dia melompat keluar dari tempat penyimpanannya dan menyebabkan akhirnya di waktu itu Nabi Allah Yusha yang ditugaskan untuk menjaga akan ikan itu, dia terlupa perkara itu. Jadi ini adalah latar belakang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa tersebut, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Nabi Allah Musa AS bila mana dia mendapat maklumat daripada Nabi Allah Yusha bahawa ikan telah hilang daripada penyimpanan mereka, maka dia kembali menyusuri tempat di mana ikan itu hilang. Jadi
Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-60 tadi. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. 61. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Jadi kalau kita tengok pada ayat 60 dan 61 itu nak menunjukkan kepada kita tentang kisah ikan itu. Dan kalau kita melihat dalam sebahagian tafsir, dalam tafsir Ibn Katsir ada menyebutkan pertemuan dua lautan yang dikatakan Majma'ul Bahrain. Ada yang mengatakan pertemuan di antara laut Romawi dan Persia. Ada pendapat mengatakan Nabi Allah Musa AS berjalan jauh sehingga akhirnya dia sampai ke Morocco, ke Maghrib, ke negeri Maghrib. Ada yang kata sampai ke peringkat macam tu. Maksudnya dia bukan sekejap lah, dia jalan tu jauh sebenarnya sampai ke negeri Maghrib lah. Kan dia tak sempat pada Mesir tu nak pergi ke Maghrib itu jauh tu. Itu pertemuan di antara laut Atlantik dan lautan Mediterranean. Tak sedap. Saya pernah pergi tempat tu. Yang disebutkan oleh setengah ulama tafsir mengatakan itulah tempatnya Nabi Allah Musa AS pergi di antara dua lautan yang dikatakan Majma'ul Bahrain. Jadi wallahu alam bagaimana kita dapat lihat ini adalah merupakan pilihan di antara ulama tafsir, tapi nak menceritakan benda itu memang berlaku lah. Jadi di antara tanda kebesaran Allah itu ialah Allah Ta'ala menyuruh Nabi Allah Musa melihat dari ikan tersebut. Pada ayat 61 dikatakan, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua lautan, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi ini ayat yang ke-61 ya. Dan pada ayat 62, tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya iaitu Yusha bin Nun, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah berletih dalam perjalanan kita ini. Pada waktu itu Nabi Allah Musa AS dan Nabi Allah Yusha dia terlupa tentang ikan tersebut. Jadi ketika mana mereka nak makan makanan yang dibawa, pada ayat yang ke-63 muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat perlindungan di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatkan aku lupa untuk menceritakannya kecuali siapa. Dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi di sinilah kalau kita lihatkan sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Allah SWT telah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa AS untuk menjadikan ikan itu sebagai dalil ataupun petunjuk untuk bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS, tetapi Nabi Allah Yusha dia terlupa berkenaan dengan ikan tersebut. Padahal dia nampak, dia tengok perkara itu, cuma dikatakan dia terlupa, dan tidaklah yang melupakan dia itu melainkan siapa. Maka pada ayat 64 Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dari Nabi Allah Musa AS, bila mana diberitakan tentang hal itu, maka Nabi Allah Musa kata, kita kembali ke tempat. Sebab itulah tempat yang kita cari, mengikut panduan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa AS. Ya? Atau dalam hadis dikatakan bahawa sesungguhnya bila mana perkara itu telah terjadi, bila mana ikan itu telah keluar daripada tempatnya, maka mereka akan bertemu dengan Nabi Allah Khidir di situ. Dan bagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, dan perkara yang selanjutnya ada sebagaimana diceritakan Allah Ta'ala dalam kitab ini. Jadi ini kita boleh merujuk kepada Al-Quran, bagaimana bila mana Nabi Allah Musa AS dan Nabi Allah Yusha kembali kepada tempat di mana ikan itu melompat, maka ayat 65 dikatakan, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba Allah di antara hamba-hamba kami. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-65 ni, dan mereka bertemu dengan seorang hamba di kalangan hamba kami yang telah kami berikan rahmat di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu di sisi kami. Kalau kita tengok kat situ kan,
dia ada satu kalimah dia kata lamnahu min ladunna ilmu. Yang kami ajarkan ilmunya di sisi kami. Baik. Di sinilah timbulnya ilmu laduni. Kalau kita biasa di dalam pengajian ilmu tasawuf tu, ilmu tu ada dibagikan jadi 3 bahagian. Pertama namakan ilmu kasbi, yang keduanya ilmu wahdi, yang ketiganya ilmu laduni. Ilmu kasbi adalah ilmu yang kita boleh usahakan, kita dapat dengan belajar lah. Macam mana kita belajar dengan guru, ada kitabnya, ada majlis pengajian ilmunya, itu namakan ilmu kasbiyah. Yang kedua ilmu secara wahbiyah, bukan wahabi, tapi wahbiyah, secara akal. Allah anugerahkan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, dan perkara itu biasanya boleh berlaku kepada orang soleh pun secara ilham Allah bagi ilmu dengan syarat bertakwa lah. Taqullah wa yu'allimukumullah. Al-Quran mengatakan kalau takutlah pada Allah, nanti Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu ilmu. Maksudnya dalam bentuk ilham. Iaitu ilmu namakan kasbiyah, ilmu secara kasbi. Dan ada yang ketiganya namanya ilmu laduni. Ilmu laduni ni min ladunna ilm, yang terus daripada Allah, tanpa ada perantaraan. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat cukup jelas, terbuka pada mata orang yang diberikan ilmu tersebut. Hatinya itu dipenuhi dengan nur, sehingga dia dapat melihat sesuatu yang orang awam tidak dapat melihat. Malah penglihatannya itu sampai ke peringkat menembusi 7 petala langit. Jadi ini di antara ilmu yang kita katakan ilmu laduni itu, dan asalnya ni pada kisah Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa AS. Jadi ayat 65 dikatakan bahawa dia bertemu dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf bertemu dengan Nabi Allah Khidir AS. Jadi itu pada ayat 66 Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kamu. Jadi Nabi Allah Musa telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Nabi Allah Khidir ini adalah merupakan orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dalam hadis yang kita baca tadi, riwayat daripada Bukhari, daripada Ubaid bin Ka'ab. Jadi kita ceritakan bahawa Nabi menceritakan kepada para sahabat, iaitu Allah berkata ada orang lebih alim daripada Nabi Allah Musa, iaitu Nabi Khidir AS. Jadi di sini dapat kita faham bahawa setinggi mana ilmu kita, pasti ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi jangan kita nak mendadak pada nak mengatakan bahawa kita orang yang paling alim, orang yang paling faham, orang yang paling mengerti. Sebenarnya kisah ni sebenarnya dia nak menjelaskan bahawa ada saja manusia yang lebih alim, yang lebih mengetahui daripada orang yang kita rasakan alim atau kita rasakan diri kita alim. Jadi di sini dapat kita faham sebenarnya Allah nak mengajar sifat tawaduk pada kita melalui kisah ini, supaya kita ini sentiasa merasakan kita tidak punya apa-apa. Semua yang ada itu adalah di sisi Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala yang kurniakan. Dari segi ilmu, harta, anak pinak, kejayaan, semuanya ada milik Allah. Maka di waktu itu pada ayat 67, Nabi Allah Khidir mengatakan, dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tak sanggup untuk sabar bersamaku. Dari sini Nabi Allah Khidir mengatakan bahawa susah untuk Nabi Allah Musa AS nak ikut dia. Sebab cara pembelajaran ilmu dia merupakan secara khibrah, secara pengalaman. Jadi dikatakan sesungguhnya perkara itu amat susahlah. Jadi di waktu itu pada ayat yang ke-68 dikatakan, dan bagaimana kamu akan dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Jadi di waktu itu Nabi Allah Khidir mengatakan, kamu tak boleh ikut aku. Sebab apa? Sebab perkara yang kamu akan tempuh ini adalah merupakan perkara yang kamu perlu banyak bersabar dengan. Jadi di waktu itu dikatakan Nabi Musa berkata, insya-Allah, qala satajiduni insya-Allah sabiran wala a'silaka amra. Dan Nabi Allah Musa mengatakan, insya-Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu
dalam satu bentuk urusan. Jadi ini janji Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Allah Khidir ingatkan lagi. Fa ini ataba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka minhu dzikra. Dan jika kamu mengerti aku, maka jangan kamu menanyakan kepadaku tentang apa pun yang akan berlaku sampai aku sendiri akan menerangkan kepada kamu takwilan setiap perkara yang berlaku. Jadi nak menceritakan di sini perkara yang Nabi Allah Khidir AS akan tunjukkan kepada Nabi Allah Musa AS ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mencabar akan kesabaran. Jadi dari segi al-garahnya, dari segi tadaburnya dapat kita faham Syafiq nak belajar itu ni dia kena sabar. Sebab ada kadang-kadang dia tak sabar nak belajar ilmu. Kan ilmu dia tu tapi dia tak boleh nak sabar. Kan bila mana gurunya marah sikit dia dah merajuk kan. Bila mana gurunya itu tegur dia sikit dia dah marah kan. Jadi yang kita belajar ilmu ni dia mesti kena sabar sebab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala juga menyebutkan la taqala ilma illa bisittin, tidak akan dapat ilmu itu melainkan dengan 6 syarat dia kan. Yang pertamanya zaka'un wa khirasun wal ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa suhlatul ustazi. Bahawa 6 perkara itu adalah pertamanya adalah kebijaksanaan, yang keduanya Imam Syafi'i kata nak ilmu ni kita kena ijtihadun, kita kena berusaha sungguh-sungguh dan kita kena ada keazaman yang tinggi. Yang ketiga yang keempatnya perlu ada keuangan, yang kelimanya ialah turun zaman sohbatul ustazi, kita kena banyak bersohbah, kita kena banyak bergaul dengan para guru, dan yang keenamnya turun zaman ni iaitu panjangnya waktu kita nak belajar. Jadi memang kesemua ini memerlukan kesabaran. Jadi kisah ni nak ceritakan kepada kita perlu bersabar dalam nak menuntut ilmu. Maka di waktu itu Nabi Allah Khidir mengatakan, jika kamu nak mengikuti aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepada kamu. Jadi itu kata syarat yang disebutkan oleh Nabi Allah Khidir AS kepada Nabi Allah Musa AS untuk Nabi Allah Musa akan belajar tentang ilmu yang dikatakan min ladunna ilma tadi, yang ada pada Nabi Allah Khidir, ilmu laduni tadi. Dan ini adalah merupakan kisah permulaan bagaimana Nabi Allah Musa AS diperjalankan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Nabi Allah Khidir AS untuk membuka rahsia khazanah pengetahuan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini secara ringkaslah yang kita dapat sentuh pada ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-70. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan cerita lagi sebab panjang ceritanya. Siapa itu lebih lanjut kan. Dan kenapa cerita ini sangat popular di kalangan kita, sebab memang ada pendapat ulama mengatakan Nabi Allah Khidir AS ini dia hidup sampai ke hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana kisahnya Ashabul Kahfi yang dikatakan Awan Mahdi yang nanti dia akan menjadi pembantu Imam Mahdi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Jadi ada pendapat mengatakan masih ada lagi, ada pendapat mengatakan meninggal dunia. Ini semua bukan khilaf dari ulama yang kita kena rahimkan, insya-Allah. Baik, saya serahkan kembali kepada Syafiq. Itu dia kan. Satu persatu bila kita fahamkan di situ kan doktor, apatah lagi kita tengok dari sudut ilmu kat situ. Kan kita hari ini adakah kita masih mendalami ilmu agama, memahami sifat 20, nak kenal Allah kan, nak kenal Nabi, semua itu perlukan ilmu dan kita kena teruskan istiqamah untuk menuntut ilmu dekat situ. Bukan kata saja kita ni kalau dah selesai habis pengajian diploma ke, degree ke, PhD ke, rasa dah cukup dah. Tapi sebenarnya itu adalah satu permulaan, bukan pengakhiran kan. Masya Allah, sama-sama kita nak tuntut ilmu, azam sebaik-baiknya. Doktor, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk siri kita yang akan datang pula dengan perkongsian ayat yang seterusnya dalam surah Al-Kahfi. Jadi anda kena kekal tonton di Facebook Live, juga di YouTube Live. Dan doktor tak lupa juga sahabat-sahabat kita yang komen dekat ruangan kita ni, Masya Allah, ada yang buat nota-nota lagi. Terima kasih. Kimi ada kat sini, Rosni, Hasan,
Rizwan, Sarifah Kasim dan ramai lagi yang berada di sini, dan anda boleh sama-sama tonton di situ dan kita boleh buat ulang kaji lagi. Terima kasih doktor atas perkongsian. Jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Semoga baik-baik untuk doktor dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita, menerusi perkongsian di rancangan Tadabbur dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Pastikan anda terus kekal dengar IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengarkan di Perlis Kedalang Kawi 89.0. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pimpinan, cahaya petunjuk juga rahmat. Ingatkanlah kami apa yang terlupa. Kekallah bersama kami dalam rancangan Imanuna iaitu Iman Kami. Pada kali ini akan membahas tentang 99 nama-nama Allah. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kajian
sebuah majalah terkenal antarabangsa Forbes, menyenaraikan trend utama pendidikan ketika ini ialah pembelajaran jarak jauh atau long distance learning, pendidikan seumur hidup, lifelong education, teknologi pembelajaran imersif, AR dan VR, kecerdasan buatan AI dan gaya pembelajaran nano. Justru pastikan kita tidak ketinggalan dalam arus perubahan ini dan bersedia dengan teknologi pendidikan terkini dengan memanfaatkan teknologi AI secara optimum bagi kebaikan umat Islam sejagat, selaras dengan nilai-nilai Islam dan keperluan semasa. Jom sertai seminar kecerdasan buatan AI dalam teknologi pendidikan anjuran IKIM pada 11 dan 12 November 2024 bertempat di Dewan Memorial Tun Hussein On, Arkib Negara Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang untuk mengenal pasti cabaran dan manfaat dalam penerapan teknologi AI pendidikan di era revolusi digital bersama pakar-pakar ternama dalam bidang teknologi pendidikan. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 326 atau layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Jumpa di sana. Iklan ini dikuasakan oleh kecerdasan buatan AI. Kuching 93.7 FM. Yeah. This one's from Muhammad. Yeah. Sallallahu alayhi wa sallam. Are you ready? It's a blessed occasion. Every day for him is a celebration. You can be Malaysian or Jamaican. Our beloved is loved down in every nation. We stand solo at the whole congregation upon whom Muhammad, the best of creation. We only want love now, no more hating. We live by peace, mercy, and patience. Allah ya Kareem, salli ala nabi, khairul khalqi al-amin, al-Mustafa al-Habib. Allah ya Kareem, salli ala nabi, khairul khalqi al-amin, al-Mustafa al-Habib. Sallu ala nabi, ala Muhammad, he's the prophet of mercy. Ala Muhammad, the perfect guide for you and me. Ala Muhammad, his ways can change humanity. Ala Muhammad, sallu ala nabi, ala Muhammad, he's the prophet of mercy. Ala Muhammad, the perfect guide for you and me. Ala Muhammad, his ways can change humanity. It all goes back to the 7th century. Never laid eyes, but the love is so deep. We live for Allah and His Rasul only. Please tell me what is more important. To the dark times, we just gotta keep going. If we have Muhammad, then we're never hopeless. Our dream is to sit next to him closely. Peace be upon him, he's the chosen. Let's go! Allah ya Kareem, salli ala nabi, khairul khalqi al-amin, al-Mustafa al-Habib. One more time, hey! Allah ya Kareem, salli ala nabi, khairul khalqi al-amin, al-Mustafa al-Habib. Sallu ala nabi, ala Muhammad, he's the prophet of mercy. Ala Muhammad, the perfect guide for you and me. Ala Muhammad, his ways can change humanity. Ala Muhammad, sallu ala nabi, sallu ala Muhammad, he's the prophet of mercy. Ala Muhammad, the perfect guide for you and me. Ala Muhammad, his ways can change humanity. Ala IKIM FM, inspirasi utama anda.
Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah 11 Oktober 2024. Kota Kinabalu 12.05 tengah hari, Tauz 11.58 pagi, Ladatu 11.55 pagi, Kuching 12.29 tengah hari, Piri 12.13 tengah hari, Kanga 18 tengah hari, Alustar 17 tengah hari, Pulau Pinang 18 tengah hari, Ipoh 15 tengah hari, Kuala Lumpur Petaraja Shah Alam 13 tengah hari, Seremban 11 tengah hari, Bandar Melaka 1 tengah hari, Johor Bahru 12.54 tengah hari, Kuantan 12.57 tengah hari, Kuala Terengganu 12.56 tengah hari dan Kota Baru 1 tengah hari. Man, lori kau dah buat pemeriksaan ke? Sudahkah anda membuat persiapan sebelum memandu? Adakah dokumen perjalanan anda lengkap seperti permit kenderaan perdagangan, cukai jalan dan pemeriksaan berkala Puspakom? Cukai jalan baru je mati. Puspakom pun tak cek lagi. Adakah anda membuat pemeriksaan kenderaan sebelum memulakan perjalanan? Kecuaian seperti berikut pasti mengundang pada jika anda tidak mengambil endah. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Genap setahun jenayah genosid yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap wilayah Gaza, Palestin dan sehingga kini mereka tidak pernah berhenti membedil dan membantai Gaza. Kemusnahan besar-besaran ke atas wilayah Gaza membuktikan jenayah perang oleh rejim Zionis ini tidak berperi kemanusiaan. Lebih 42,000 nyawa telah terkorban ekoran genosid yang mencabul kedaulatan undang-undang antarabangsa. Malah hampir 100,000 cedera dan kehilangan tempat tinggal. Lebih memilukan, jenayah perang ini mengorbankan majoritinya kanak-kanak dan wanita warga Palestin. Apakah erti kehidupan pada kacamata mereka sehingga nyawa menjadi taruhan saban hari demi perjuangan pembebasan Palestin yang berdaulat dan merdeka? Sampai bila dunia akan terus berdiam dan undang-undang mana yang akan membawa penjenayah perang ini ke muka pengadilan? Taufan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober 2023 membawa sebuah episod perjuangan 75 tahun yang belum lagi selesai. Mengulas mengenai setahun Taufan Al-Aqsa, Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, berkongsi rentetan sejarah kisah 7 Oktober ini. Jadi Taufan Al-Aqsa ini adalah suatu operasi ketenteraan Hamas yang adalah rentetan daripada 75 tahun Palestin telah ditindas begitu lama. Jadi setelah pelbagai penindasan, perampasan, penyiksaan berlaku selama 75 tahun, akhirnya ini adalah suatu babak di mana mereka mengatakan bahawa kita tidak boleh membiarkan diri kita ditindas begitu rupa. Jadi mereka membuat keputusan untuk melancarkan apa yang dipanggil Operasi Taufan Al-Aqsa. Daripada Taufan Al-Aqsa itulah kita lihat natijahnya apabila Israel dengan restu US menyokong dengan dakwaan bahawa Israel punya hak mempertahankan diri dan lakukanlah apapun. Jadi US telah memberi segala bantuan persenjataan yang luar biasa untuk Israel melancarkan apa yang dipanggil right to self-defense. Tapi kita lihat operasi itu sudah berlanjutan selama 1 tahun dan kehancuran dan juga genosid itu jelas berlaku. Jadi seolah-olah sehingga 1 tahun 365 hari ini nampak macam orang panggil lumatlah Gaza tu. Tak ada apa lagi yang nak dibom lagi, semuanya telah dibom, tidak ada kawasan selamat. Jadi dengan lebih 41,000, 42,000 yang telah terbunuh, kanak-kanak, wanita dan infrastruktur yang telah hancur, itu membayang seolah betapa gelapnya situasi untuk mendapat apa-apa penyelesaian. Terutama kita tahu Israel nampak sama sekali tidak mahu gencatan senjata. Dia nak terus membuat 2 matlamat, iaitu sama ada mengosongkan Gaza itu daripada siapa saja yang hidup orang-orang Palestin itu, ataupun memastikan semuanya diusir keluar dan Israel akan mengambil alih dan sekali lagi
menguasai seluruh Gaza. Baik, itu keadaannya. Baik. Setahun yang menghapus kemanusiaan, setahun ini juga menyaksikan Zionis Israel buntu menghadapi peperangan yang berlanjutan. Kisah Taufan Al-Aqsa ini merupakan sejarah panjang mereka berdepan peperangan. Faktor ekonomi, ketenteraan, fizikal dan emosi menunjukkan tanda-tanda mereka lelah bertahan dalam peperangan ini. Kita lihat bahawa tanda-tanda bahawa Israel itu nampak, kita panggil tanda lelah dalam peperangan yang pertama kalinya sepanjang ini. Tempoh 1 tahun ini kira-kira dalam sejarah Israel inilah yang paling lama. Sebelum ini peperangan dilancarkan oleh Israel itu hanya beberapa hari, paling-paling ialah 50 hari. Itu peperangan di Gaza 4 kali tahun 2008, 2009, 2012, 2014, 2015